Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nasrul Naim bin Rumainuk sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan akan menerangkan komunikasi pemasaran dan pujukan kepada peniaga-peniaga peruncitan di negeri Kelantan. Saya melakukan ini kerana mereka semua ini sebagai peruncit agak sukar untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan tetap kerana kekurangan ilmu yang berguna untuk membantu mereka di dalam perniagaan. Oleh itu, saya akan membincangkan sedikit tentang komunikasi pemasaran dan pujukan. Oleh itu, mari kita saksikan. Bagi memulakan operasi ini, saya akan menerangkan maksud komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran bermaksud alat yang akan digunakan untuk menarik pelanggan untuk membeli produk mereka berbanding membeli produk pesaing mereka. Tujuan pujukan adalah untuk mempengaruhi pengguna untuk tetap setia dan tidak beralih ke produk lain ataupun saingan yang lain. Bagi memudahkan para peruncit untuk melakukan komunikasi pemasaran, terdapat 5 kaedah yang boleh mereka gunakan, iaitu periklanan, perhubungan awam, publicity, promosi jualan dan surat terus. Pertama, periklanan. Periklanan adalah segala bentuk komunikasi yang berbayar kepada penaja yang dikenal pasti. Sebagai contoh, surat khabar dan periklanan di TV. Okey, para peruncit boleh menggunakan kadar ini dengan mempromosikan produk mereka melalui surat khabar dan memilih seperti Sinar Harian, Metro untuk mempromosikan barang mereka agar produk mereka dikenali ramai dan mendapat keuntungan yang agak stabil lagi. Kedua, perhubungan awam. Perhubungan awam adalah aktiviti yang dilakukan oleh pemasar bersama-sama orang awam. Sebagai contoh, tanggungjawab sosial korporat. Mereka boleh melakukan aktiviti gotong royong di tempat-tempat yang berkaitan untuk mempromosikan produk mereka. Seperti contoh, dengan memberi bantuan kepada orang yang memerlukan seperti anak yatim dan orang warga emas. Ketiga, publicity. Publicity adalah aktiviti yang mampu menarik perhatian orang ramai terhadap produk-produk para peruncit. Sebagai contoh, negeri Kelantan memang terkenal dengan YouTuber iaitu seperti Ali Ifan dan Syamil Sazili. Oleh itu, para peruncit boleh memperkenalkan produk mereka dengan menjadikan mereka ini sebagai duta untuk memperkenalkan dan menarik perhatian lagi orang awam terhadap produk yang mereka jual. Keempat, promosi jualan. Promosi jualan adalah iklan yang mempunyai fungsi yang khusus. Sebagai contoh, beli satu percuma satu. Kepada peniaga peruncit yang baru berjinak-jinak dalam perniagaan, mereka hendaklah menggunakan kaedah ini dengan menawarkan barang-barang percuma kepada pelanggan jika membeli barang yang lain. Dengan ini, para pelanggan akan datang dengan ramai untuk membeli dan mendapati pembelian yang percuma itu. Yang kelima dan juga yang terakhir, iaitu surat terus. Surat terus merupakan kaedah yang menyampaikan terus maklumat kepada calon pelanggan melalui perkhidmatan pos. Terdapat 2 kaedah, iaitu tradisional dan digital. Digital iaitu email, manakala tradisional secara katalog. Tapi pada masa kini para peruncit mudah menggunakan digital kerana zaman teknologi lebih mudah untuk memperoleh dan membagi maklumat kepada pelanggan mereka. Okey, selain daripada kaedah-kaedah, saya akan terangkan pula pasal proses komunikasi. Proses komunikasi ini adalah penting kepada para peruncit untuk menyampaikan maklumat-maklumat mereka kepada para pengguna. Dengan ini, para pengguna lebih jelas dan lebih tahu tentang produk apa yang mereka jual dan boleh memudahkan para pengguna untuk meminati dan membeli barang mereka. Oleh itu, saya akan bincangkan sedikit tentang proses ini. Proses komunikasi ini terdapat 6 aspek, iaitu pemberi, ikut, mesej, likut, penerima dan maklum balas. Bagi memudahkan para peruncit di luar sana memahami kaedah ini, saya akan terang sedikit, iaitu pemberi
sebagai peruncit akan menyampaikan segala maklumat mereka kepada penerima, dan penerima akan mentafsir maklumat tersebut sebagai berikut. Manakala para peruncit menyampaikan maklumat tersebut melalui ikut. Ikut adalah satu kaedah yang digunakan seperti tingkah laku, pertuturan dan sebagainya. Selepas mendapat maklumat daripada para peruncit, pendengar iaitu penerima akan memberi segala maklum malas. Adakah mereka suka ataupun tidak suka cara yang disampaikan oleh pemberi kepada maklumat yang disampaikan. Sampai di sini saja penerangan untuk tajuk ini. Saya ingin mengkreditkan video ini kepada diri sendiri kerana telah berjaya menyelesaikan pentadsiran akhir bagi kod khusus LRS 2023 memahami pengguna peruncitan di Universiti Malaysia Kelantan. Selain itu, saya juga ingin mengkreditkan video ini kepada ibu bapa saya yang sentiasa menyokong dari belakang untuk menyiapkan tugasan ini. Tidak terlepas, saya juga ingin mengkreditkan video ini kepada Puan Azilah yang telah menyediakan nota-nota bagi saya menyelesaikan tugasan yang disediakan. Dan juga kepada pengeluar-pengeluar maklumat, saya juga ingin mengkreditkan video ini kepada mereka semua.